tak pergi. Jadi jugalah, tapi itulah cuba juga live daripada dalam kereta. Kita pun insya-Allah minta maaf yang tu sangat sebab yalah terganggu konsentrasi kita kan nak baca sangkut-sangkut. Tak apa, insya-Allah Jom kita sambung terus. Malam ni kita tak ramai sebab kebanyakan daripada kita sekarang berada di Mesir. Tak tahu di mana, mungkin di Aswan. Aswan tu memang ceruk kat bawah tu. Line telefon apa pun memang tak boleh dapat lah. Sebab dia Aswan ni tempat ni jauh bawah. 12 jam naik bas. Ni 12 jam naik bas. Itulah. Okey, insya-Allah. Jom kita masuk pada ayat. Saya sharekan sekejap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Ayat 77. Kita dah baca tapi saya tak dengar itu kan. Kita baca balik semula lah Okay, jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Okey. Jaga ra. Lam yara bukan yara. Awalam yaral yaral insanu. Kemudian jaga khalaqnahu, jangan khalaqnahu, dah khalaqnahu je langgar je sebab dia duduk kat tengah-tengah. Dia Allahumma salli qalqalah sugra je. Qalqalah sugra je. Min nutfatin, nampak? Ta pun tak langgar je, bukan min nutfatin salah min nutfatin, bukan min bukan nutfatin. Lepas tu ikhfa min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kha tebal, sad tebal. Khasimun mubin. Mim mati jumpa mim, dia ketak bibir. Imrah mana akak? Assalamualaikum Ustaz. Allah, akak. Mana entah dia saya pun tak tahu. Rumah asing Rumah asing. InsyaAllah. Lambat sikit kot dia. Tak apa insyaAllah. Okay, jom. Okay, kita baca sekali lagi. Siapa nak baca dulu? Silakan. Awalam yaral jaga ra. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kalau nafas tak cukup, kita berhenti kat min nutfah. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Saya nak baca dulu. Nanti baca dulu boleh? Sri nak baca dulu Sri. Sri buka mic tu. Sri baca dulu. Saya baca minggu lepas saya tengah baca tiba-tiba hilang kan. Okey silakan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Betul Ustaz? Nutfah. Betul. Nutfah. Nutfah. Fa iza huwa hasimun mubin. Okey, cuma yang tadi tu kurang panjang. Ikhfa kan. Awalam yaral insanu anna. Semula. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa iza huwa hasimun mubin. Okey, alhamdulillah. Boleh insya-Allah. Nanti silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Kita tebalkan sikit huruf qaf kat nanti. Bukan halaqna. Kha tebal. Khalaqna. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Ya idza huwa khasimun mubin. Okay, boleh. Cuba ta tebal sikit. Min nutfah. Jangan bunyi nut. Bukan nutta.
Dia ta. Min nutfatin. Okey, silakan semula awalam. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة Okay. فإذا هو خصيم مبين. Macam tu cuma kena tengoklah huruf qaf ni kalau dalam bahasa Arab dipanggil isti'la, terangkat lidah kita. Kan huruf ta pun sama juga, huruf yang tebal. Nah, jadi min nutfatin. Jadi jagalah yang huruf qaf, huruf ta. Jangan dia sampai bunyi huruf kaf. Khalaqna tak khalaqna. Lepas tu yang ni jangan sampai jadi huruf ta. Min nut, bukan nut, min nut, nut. Min nutfatin, kan? Bukan min nutfatin, bukan nut, dia nut. Tebal sikit. Okay? InsyaAllah boleh. Silakan siapa nak baca? Imran baca. Imran ni sama makna dengan Umar, sama makna dengan Allah SWT. Dia Imrah ni yang memeriahkan, memakmurkan. Imrah. Irma. Ah? Irma. Ha. Ya ke? Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Okey. Semula. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Okey, ta-nya tebalkan sikit. Bukan nutfatin, nutfa, nut. نطفة. Semula Semula. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة Betul? من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Tu je jaga. Nampak huruf ta dia tebal. Jadi automatik kita punya tebal. Lepas tu qaf huruf tebal. Jadi bila qaf huruf tebal kita automatik nampak. Sebab tu kena perhatikan satu-satu. Khalaqnahu min nutfatin. Terus tebalkan huruf ta-nya. Okey, silakan Kak Salihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Okey, cantik. Cuma ra tebalkan sikit Kak. Awalam yaral ra. Awalam yar. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم mubin. Okey. Okey Kak. Cantik, terbaik. kasih. Kak Pau, apa khabar Kak Pau? Ya Allah, Kak Pau ni Madinah macam rumah nombor 2 dah. Sip-sip. Alhamdulillah Madinah. Sip Madinah. Oh, dia sangkut sikit Kak Pau punya ni. Kak Nisa, insyaAllah. Silakan sementara Kak Pau ni. Kak Pau dia, line dia tak pun cantik. Silakan, boleh. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah. Apa khabar ni? Hasina. Saya tak dapat panggil. Tak dapat call? Oh, saya. Dia tak ada mesej ke, tak ada apa? Mesej dah sama dia dah 2 hari belum ada. Oh, sebab sana Aswan memang kawasan pendalaman sikit Aswan ni bawah. Jadi dia line memang tak berapa cantik lah. Kecuali pakai line dia orang lah. Pakai SIM card dia orang. Kalau kita roaming memang kadang-kadang tak cantik juga. Memang kena pakai line. Okay. Kalau nak call sana boleh ni, call guna WhatsApp call lagi senang. WhatsApp call. Bukan WhatsApp Ustaz, Facebook. Facebook. Call. Facebook. Facebook Messenger call tu. Lagi senang dapat.
Oh, okey, insyaAllah. Kalau nak call WhatsApp kena install VPN semua leceh. Leceh. Okey, jom insyaAllah. Silakan. Saya mula kan. Aisyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Okey, itulah saya sebut tadi kan. Qafnya kalau jumpa qaf kena tebalkan, jumpa ta kena tebalkan. Kalau tak tadi banyak akak baca macam bunyi huruf kaf, ta macam bunyi huruf ta. Cuba kalau kita nampak huruf qaf, ni huruf ta ni huruf yang tebal. Bila tebal kita kena tebalkan mulut kita. Macam kita jumpa perkataan khasimun mubin. Kenapa kita tak baca hasimun mubin? Kita baca khasi sebab nampak kha dengan sad. Ini sama juga qaf dengan ta. Semula. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Okay, Alhamdulillah. Kalau Kak Mala dah kenal lah. Ni jempol dia kata, jempol. Kak Mala. Trademark Ustaz. Beri gambar. Jempol. Kalau Ustaz beri gambar macam ni semua jadi tangannya. Okay. Okay Kak, cantik. Nampak qaf dah tebal, nampak ta dah tebal kan, sebab lepas tu kita kena perhatikan khalaqnahu min nur. Macam kami pun yang hafal ni pun bila mengaji kita tahu dah ni huruf apa. Sebab itu menghafaz Quran ni dia ada satu lagi dipanggil tahriri. Tahriri ni kena tulis Al-Quran. Jadi kita hafal tu kita tulis. Jadi bila tulis kita tahu dah ni guna huruf apa. Sebab itu lagi-lagi kalau kita Al-Quran ada depan mata kita, nampak huruf qaf, huruf ta. Tapi kalau tak ada Quran yang kita hafal je, kita dah tahu dah ni huruf ta, ni huruf qaf. Kita balas insya-Allah. Okey Kak Pau, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, silakan. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Kalau nafas tak cukup kena berhenti kat nutfah Kak. Okey. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Okey, Alhamdulillah. Tak ada masalah. Okey. Siapa nak baca lagi seorang, lepas tu kita masuk ke dalam tafsiran ni. Ada lagi tak? Fatimah, Kak Azhar ke, Irma nak baca ke, Kak Nuraini ke, Nurini, Kak Gilza ke, silakan. Tak ada? Kalau tak ada kita terus masuk nanti insya-Allah kita baca ayat seterusnya insya-Allah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita dapat ambil daripada Ibnu Kathir, ni tafsir Ibnu Kathir. Maksudnya dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawa kami menciptakannya. Sebab itu disebut pada ayat sebelum tu adalah apakah manusia tidak memperhatikan bahawa kami menciptakannya daripada setitis air. Ini nutfah ni air mani. Maka tiba-tiba dia menjadi ni penentang, bukan penantang, penentang yang nyata. Khasimun ni penentang yang nyata. Okey, jom. Maka tiba-tiba dia jadi penentang nyata dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ni? Katakanlah ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya pertama kali. Ya, kan? Jadi dia mengetahui tentang segala makhluk, itu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api itu. Okey. Mujahid, Ikrimah, Urwa, Ibnu Zubair, As-Sa'di, Qatadah menyatakan bahawa Ubay Ibnu Khalaf Na'atullah datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa tulang yang sudah rapuh, lalu ia ramas-ramas tulang itu hingga hancur dan meniupkan ke udara. Saya berkata, wahai Muhammad, apakah engkau mengira bahawa Allah akan membangkitkan hidup kembali tulang ini?
Kan? Rasulullah menjawab, benar, Allah akan mematikan kamu. Bukan Allah kata benar, bukan Nabi kata benar, Allah akan menghidupkan tulang belulang tu. Kata Nabi SAW, benar, Allah akan mematikan kamu. Kemudian membangkitkan kamu hidup kembali, lalu mengiringmu ke dalam neraka. Dan turunlah ayat hingga akhir surah ini. Maksudnya daripada ayat 77 hingga akhir surah. Dan apakah manusia tidak memperhatikan kami menciptakannya daripada air mani, kemudian dia jadi penentang yang kuat. Okay. Awalam yara ni kata Ibnu Abbas, yara ni lihat dengan mata. Tapi awalam yara kat sini dimaknakan juga awalam ya'lamu. Adakah mereka tidak mengetahui? Jadi Allah tanya adakah mereka tidak melihat, iaitu melihat dengan pengetahuan. Mereka tahu penciptaan manusia ni. Manusia dia diciptakan daripada min nutfatin. Nutfah ni air mani yang busuk dan lemah. Itu okey. Busuk dan lemah. Kalau Allahumma salli alaihi sebab itulah manusia ni kalau mati dia kena segera kebumikan dia. Dia kena segera kebumikan dia sebab kalau biarkan lama dia mayatnya bau busuk. Sebab itu orang tua-tua dulu bila ada orang meninggal apa dia buat? Dia hidupkan kemenyan. Hidupkan kemenyan tu bukan untuk apa? Bukan untuk panggil jin ke apa ke. Dia kata mana boleh kemenyan ni asap ni makanan jin. Tak bagus kan. Tak, kemenyan ni ataupun orang dulu panggil colok lah, stanggi kemenyan apa nama. Tu untuk menutup keaiban bau mayat ni. Kadang-kadang yalah ada yang mayat mungkin dia kencing manis daripada kaki dia yang busuk tu kan, yang luka tak sembuh kan. Dia akan jadi fitnah. Jadi sebab itu dia orang hidupkan kemenyan, hidupkan apa untuk menutup bau busuk mayat. Jadi memang mayat manusia ni busuk sebab dia daripada nutfah, daripada air mani yang busuk. Kemudian khasimun maksudnya penentang, dia berdebat dengan batil. Qasim ni maksudnya dia menentang cara apa? Dia berdebat dengan batil. Bukan menegakkan kebenaran, dia menegakkan kebatilan. Mubin bermaksud perdebatan yang sungguh-sungguh kata Ibnu Abbas. Maksudnya nanti kita akan bincang pada tafsiran lain. Maksudnya mubin kat sini adalah mereka menentang dengan menafikan kehidupan selepas kematian. Okey, jom kita tengok. Daripada tafsir jalan lain, awalam yaral insanu, dan apakah manusia tidak memperhatikan, apakah ia tidak mengetahui orang yang dimasukkan itu adalah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ni adalah musuh utama Nabi SAW di Mekah lah. Musuh utama Nabi Mekah. Antara Al-As bin Wa'il ni dia mati dalam peperangan Badar. Dia ada beberapa orang memang yang Allah kekalkan mereka dalam kekufuran sebab ilmu Allah tahu dia tak akan beriman. Jadi orang-orang macam tu Allah matikan dalam perang Badar. Antaranya siapa? Antaranya Abu Jahal, kemudian siapa lagi nama dia? Al-Aswad bin Mughirah, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, macam tu yang Allah binasakan dalam peperangan Badar. Okey. Kemudian anna khalaqnahu min nutfatin, bahawa kami ciptakannya daripada titis air, ini air mani, hingga kami jadikan ia besar dan kuat. Fa idza huwa khasimum, maka tiba-tiba dia jadi penentang, yakni manusia sangat memusuhi kami, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mubin yang nyata, maksudnya jelas menentangnya, tidak mahu percaya kepada adanya hari berbangkit ataupun hari kebangkitan. Okey, ini jalan lain. Al-Munir kata, awalam yara, adakah mereka tidak mengetahui? Dia ambil terus terjemahan dia, awalam yara ni melihat, iaitu dalam tafsir ditulis awalam ya'lamu, adakah mereka ini tidak mengetahui. Yara melihat dengan pengetahuan tadi kan.
mengetahui. Al-insan adalah Al-As bin Wa'il dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Okey. Anna khalaqnahu min nutfatin. Kami jadikan dia daripada selemah-lemah keadaan, daripada zarah, iaitu sperma. Okey, iaitu air mani. Okey. Kemudian hasimun, penentang kuat dengan berdebat, ini berjidal. Berjidal ni bahasa kita, berjidal ni bukan Berjidal ni berdebat lah. Berdebat. Mubin, nyata dalam menafikan hari kebangkitan. Jadi mereka menafikan hari kebangkitan. Itu yang dimaksudkan pada ayat Allah SWT. Awalam yaral insanu anna khalaqu min nutfatin fa idza huwa hasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawa kami menciptakannya daripada setitis air mani, maka tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Dia ada kaitan dengan ayat surah Ar-Rum ayat 54. Allah kata Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah lah yang telah menciptakan kamu semua daripada lemah, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, dan dia telah menjadikan daripada sifat kamu lemah ini jadi kuat. Ialah masa kita lahir kan, dia tak macam kambing ke lembu ke lain. Lahir dia keluar je daripada perut ibu dia, dia jalan-jalan jatuh terkanggang-kanggang, lepas tu dah boleh berlari dah. Berlari dah boleh makan sendiri dah kan. Tapi manusia ni tak. Manusia ada proses dia. Dia lahir memang tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buka mata. Buka mata tak nampak apa-apa. Kan, tak nampak apa-apa. Jadi bila dah celik mata, barulah dia nampak bayang-bayang. Okey. Macam tu punya dha'fin Allah jadikan kuat. Daripada tu naik meningkat umur dia. Setahun, 2 tahun. Setahun dia belajar jalan, lepas tu merangkak jatuh, jalan-jalan jatuh, dia bertatih. Kemudian dah masuk 2 tahun laju dah lari dia. Masuk 15 tahun dah masuk merantau desa dah. Okey. Kemudian Allah kata summa ja'ala min ba'di quwwatin, kemudian Allah jadikan daripada kuat itu dha'fan wa syaiba. Dah kuat-kuat, usia tua, jadi lemah balik. Dah lemah balik. Nak hantar desa pun dah tak boleh dah kan. Hantar desa pun dah tak boleh. Okay. Wasyaiba dan beruban. Wasyaiba dan beruban. Yakhluqu ma yasha, Allah mencipta apa yang Allah kehendaki, wa huwal alimul qadir, dan dia adalah yang maha mengetahui, al-qadir, yang maha berkuasa. Qudrah, maha berkuasa. Jadi ayat surah Ar-Rum 54 ni ada kaitan dengan ni. Allah kata awalam ya'lam. Adakah kamu semua mengetahui bahawa manusia itu kami ciptakan dia daripada air mani yang busuk dan sifatnya lemah. Tiba-tiba bila Allah berikan kekuatan, dia jadi penentang pada Allah SWT. Itu tangan kita ni akan ditanya oleh Allah. Kan? Untuk apa tangan ini? Digunakan kat mana tangan ini? Kaki ni digunakan kat mana? Jadi Allah berikan kekuatan tangan, kekuatan kaki ni, betul tak kaki kita bawa kita ke tempat yang Allah suka, bukan tempat yang Allah tak suka. Tu. Kan? Saya baru yang COVID itu hilang deri bau 5 hari je pun. Eliza hilang deri bau 2 bulan. Kan? Makan-makan tak ada bau apa-apa. Saya hilang deri bau 5 hari je. 5 hari tu ya Allah seksanya, mandi tak rasa nikmat mandi sebab sabun tak bau sabun. Tak bau sabun kan, lepas tu pakai minyak wangi tak bau, penat hidung minyak wangi. Kuat-kuat tak bau ya Allah, hilang deri bau kan, dah macam ya Allah. Makan pun tak boleh. Makan telan je lah. Kan telan je lah makanan. Walaupun isteri abang nak masak makan apa. Sebab saya kuarantin kat bilik, isteri kat bawah. Jadi dia masakkan macam-macam, dia hantar depan pintu. Okay. Tapi ya Allah, sebelum ni 1 pinggan tak cukup kita makan. Ini suku pinggan je sebab kita tolak je masuk sebab tak ada bau. Tak ada bau. Tak ada, hilang selera nak makan tak ada bau. Allahumma salli alaihi wasallam, itu baru diri bau. Diri bau. Jadi adakah kita syukur dengan nikmat Allah berikan dengan diri bau tu? Dengan diri bau. Itulah kita kena syukur pada Allah. Jadi Allah tanya orang-orang kafir, al-insan kat sini, disebut kat sini adalah
Ubay bin Khalaf, yang kedua adalah Al-As bin Wa'il. Jadi orang musuh utama Nabi SAW. Musuh utama Nabi SAW. Jadi ayat ni ditujukan kepada dua orang ni. Ayat ni ditujukan kepada dua orang ni. Kamu tak melihat ke? Ataupun kamu tak tahu ke? Kamu tahu sebenarnya bahawa kami ciptakan insan ini, manusia ini daripada air mani. Kemudian faiza khasimun mubin. Ada pula satu agama dekat ni, bukan agama, satu kepercayaan dekat Jepun yang menyembah kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan. Dia nanti ada satu pesta, dia akan arak replika kemaluan lelaki dan arak replika kemaluan perempuan. Yang araknya dah tak pakai baju lah kan. Sampai di tengah padang dipacak replika yang besar tu, kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan. Dan mereka yang mengarak benda tu nanti sampai ke tempat padang ni dia akan semua sujud kepada dua replika ni. Kenapa? Sebab dia percaya bahawa manusia itu tercipta daripada pertemuan dua alat kelamin ini. Dia tak tahu ada orang kahwin-kahwin tak ada anak. Macam mana pula? Kan lama kahwin tak ada anak kan. Jadi adakah semua daripada situ? Sebab itu kalau diukur akal macam tu je lah, tak dapat apa-apa. Tapi kalau dia fikir lagi secara mendalam, siapa pula yang menciptakan kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan ni? Kemudian daripada kemaluan ini, satu telur, satu adalah sperma. Siapa ciptakan sperma, siapa ciptakan telur, ovari tu? Kan? Jadi kalau dia kaji lagi tentang tu, nescaya dia akan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Sayangnya orang Jepun ni orang yang berfikir, tapi dalam bab agama dia orang ni taksub. Dia orang ni berpegang kepada agama nenek moyang dia orang. Sama dah orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy bukan tak tahu Nabi belah bulan lagi depan mata dia. Bulan terbelah tu dan bukan crack, dia memang terpisah dua. Disebut dalam hadis bahawa bulan ni terletak di antara puncak Jabal Nur. Jabal Nur tu berada di tengah-tengah belahan dua bulan ini. Mereka nampak, tapi itulah mereka ni sebenarnya bukan tak tahu, cuma mereka tak nak beriman. Itu sebut tentang tu. Okey, jom. Kita masuk pada ayat seterusnya, ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Okey, macam ni kita huruf dha. Lidah kita keluar macam huruf sa, dha, dha. Dha. Jadi kita kata qala man yuhyil idha, nampak idhama, bukan iza, bukan iza, bukan iza, dia dha. Baik, nampak dia kita idha. Okey, jadi wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Matha lidah kita lebih pada gigit dia. Mathalau, masuk kat tanwin. Mathalau wa nasiya khalqah. Wa nas, nampak gigi sin ada gigi kan. Wa nasiya khalqah, dia bunyi berdesir. Wa nasiya khalqah. Qala man ha pedas. Yuhyil 'idhama idhama wa hiya ramim. Bukan wahiyar ramim, wahiyar ramim. Last ketak bibir. Ramim. Okey. Boleh insya-Allah. Okey, silakan. Saya nak baca dulu. Irma nak baca ke? Boleh Ustaz? Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه Okey. قال من يحيي العظام وهي رميم Tepat. Sekali lagi.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Okay, alhamdulillah. Cuma kalau boleh yang ni jangan panjang وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, bukan ونسي خلقه. Tu tadi terpanjang sikit ya. Ambil sikit semula sampai halqa je. Sampai hokah. Tapi nasiya ya tu jangan panjangkan Okey. Okey. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. Ya, okey macam tu insya-Allah. Okey. Selesai. Okey. Silakan siapa nak baca lagi? Kak Fatimah, Kak Azhar. Okey, tak apa. Siapa? Sri? Kita tak ramai malam ni, kita pusing-pusing kita juga. Boleh. Wadaraba lana masalan wa nasiya khalqah. Tepat. Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Dia gini. Idha. Lidah kita ni dah terlebih bergigi. Ni. Dha. Nampak Tidak nampak lidah saya mata keluar. Dha. Dha. Idhama. Tu. Boleh? Dhama. Wadaraba lana masalan wa nasiya khalqah. Okey. Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Okey, boleh terima tapi belum tepat lagi sebenarnya. Seri malu-malu. Saya dulu masa ngaji ingat lagi. Ya, betul. Saya dulu selagi tak ikut cikgu muka dia dengan mata dia macam tu memang salah lah. Dia kena dengan mata-mata sekali dia kata. Kalau tak ikut saya memang tak tepat lah dia kata. Kena ikut betul lah. Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Okey, tepat macam tu insya-Allah tepat. Okey. Silakan Kak Niti cuba Ustaz. Okey, Kak Niti silakan. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Okey, boleh. Cuma lidah tu tak bawa ke depan. Kalau tak bawa ke depan dia baca huruf ZO, zo. Dia bukan ZO. Dia DZO. Ada zo. Vo. Dia bukan zo. Okey, jelas kan? Saya sebut. Zo dengan vo. Dengan zo. Man yuhyil izama. Okey, dengan man yuhyil izama wa hiya ramim. Ada beza kan? Macam itulah. Dia bukan ZO, bukan zo, dia vo. Lidah kita. Vo. Susah Okey, tak apa. Silakan cuba nanti. Okey. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Okey, boleh insya-Allah. Boleh terima. Okey. Silakan Kak ni Imran nak baca dulu. Boleh Ustaz, boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Semula jangan ada bunyi khalaqah, jangan ada qala lam pula. Khalqah, matikan lam terus. خلقه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Okey, tepat. Alhamdulillah macam tu insya-Allah. Okey.
Kak Anissa, Kak Pau ke, Kak Anissa ke, Kak Soleha ke? Silakan. Kak Anissa dulu lah. Okay, Kak Anissa. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه Okay. قال من يحيي العظام Qala man yuhyil. قال من يحيي Yuh. العظام Y-U-H. Yuhyil. قال من يحيي العظام وهي رميم Macam tu. Semula. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم Macam tu Yuhyil idhama. Okey, silakan. Kak Pau. Kak Nisa, apa Hasina tak ada dah pandai ni, buka on off dah ni pandai insya-Allah. Itulah dia lama-lama jadi mahir dah. Lepas ni jangan belajar TikTok pula. TikTok. Tiba-tiba ada akaun TikTok lah nyanyi pula okey. Belajar untuk kelas je. Okey. Mana tahu dia godek-godek TikTok macam best je. Okey, pelik nanti. Okey, silakan Kak Pau. Kak Pau pun dah pandai dah. Mula-mula dulu. Macam mana ni Kak Pau punya tak boleh keluar ni. Cik Pau punya tak boleh nak keluar gambar ni. Sekarang dia dah mahir dah. InsyaAllah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Okey, cuma macam ni. Okey Kak Pau. Yuhyil idhama idhama. Okey, cuba lidahnya bawa ke depan. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Tepat. Kalau tak dia bunyi Z-O, zo. Z-O, zo. Bukan zo, dia vo. Lidah kena keluar. Lidah Berapa banyak? Sikit je. Dia keluar untuk tutup lubang angin. Kalau dia tak bunyi zo. Ada ni. Ada orang tembak. Ada orang tembak pasal kena angkat tangan. Okey, insya-Allah. Cucu apa main tembak-tembak pula. Okey. Dia kalau ZO dia bunyi za. Iza. Dia bukan za, dia va. Wah, tak. Tak ada. Va. Nampak lidah saya kat depan kan? Macam tu Kak Pau. Cuba Kak Pau, cuba lah. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Ya, macam tu je. Dia tak susah pun sebenarnya. Cuma kalau za, zo lidah tak gerak mana-mana, lidah kat dalam je. Tapi kalau za dia lidah kena ke depan. Va. Itu je beza dia. Sikit je beza dia. Tak berat pun sebenarnya, tak berat. Tapi kita lebih dah selesa macam tu kan. Contohnya auzubillahi minasyaitanir astaghfirullahalazim kita azim, astaghfirullahalazim. Kan sebenarnya astaghfirullahalazim. 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 Bukan kita dah biasa dah urut Z je. Astaghfirullahalazim. Kalau orang Jawa lagi lah astaghfirullahalazim dia kata. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jadi za tu jadi J kan. Sebab apa nama? Sebab itu nama orang Zainab jadi Jenab. Zainab jadi Jenab. Sebab susah pada dia huruf Z ni. Zainal Abidin jadi Jainal Abidin. Zaini jadi Jaini. Kan? Jenab. Okey, siapa boleh buat ayat gunakan huruf J je. Tak boleh habis, tak berhenti. Boleh Kak Pau?
Zainab jalan-jalan jumpa Jamal jolok jambu. J semua. Jangan Jamal. Jamal jolok juga. Zainab jangan Jamal jolok juga. Tak habis-habis lah sampai bila-bila. Sampai penat lah. Zainab jalan-jalan jumpa Jamal jolok jambu. J depan semua kan. Hari tu kat apa saya pergi Singapura kan. Banyak soalan teka-teki kan. Ni tak tanya Seri ni selingan. Seri dah jalan banyak negara kan. Apa negara tu dia rakyat dia semua perempuan je, lepas tu 42 orang. Macam mana? Rakyat negara tu semua perempuan, tak ada lelaki, semua perempuan. Lepas tu 42 orang je. Dia kat Europe. Kak Pau tahu. Seri dah pergi dah. Seri dah pergi dah. Betul, Seri dah pergi dah. Ya, 40 orang. 42 orang. Lepas tu perempuan semua. Minta. Portugal. Tapi kan kat Ustaz. Portugal. Oh, okey. Portugal. Okey. Tak lengkap. Tak pick-up. Okey. Apa negara yang tak ada jalan? Tak ada jalan raya. Dalam dunia ni. No way lah. Okey, Mar, apa Mar? Apa negara yang kebuluran? Kebuluran. Rakyat dia sentiasa kebuluran je. Kebuluran tu. Hungry. Hungry Apa? tak? Apa? Hungry. Hungry kan lapar. Okey, dah. Jom sambung. InsyaAllah. Silakan. Kak Saleh. Kak Saleh. Okay. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Okey, seterusnya sekali lagi wadaraba lana. Okey, jaga huruf dha وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Okey, tepat macam tu dah kita dah boleh tegur huruf dha. Bila dah tahu dah macam mana beza nak sebut huruf dha dengan dha, za dengan dha. Jadi kita akan jaga-jagalah insya-Allah. Okey, siapa nak baca lagi? Semua dah baca dah kan? Kak Nisa dah baca dah. Okey, tak apa, jom kita baca, kita tengok terjemahan dia. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Wa nasiya khalqahu, dan lupa kepada kejadiannya. Nya ni manusia lah. Okey. Qala, dia berkata, may yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang boleh menghidupkan tulang belulang ni yang dah hancur ni kan? Wa hiya ramim ni maksudnya yang dah hancur luluh. Luluh ni lebih tepat perkataannya berbanding hancur lebur. Kalau hancur lebur, kita hancur lebur ni dia ada cepisan-cepisan kecil lagi. Lebur. Dia bahasa Indonesia sebenarnya. Hancur luluh. Luluh ni macam cair. Hilang daripada ni masuk, dah bercampur dengan tanah sekali, itu dipanggil luluh. Cair. Okey. Jadi siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh, kita panggil hancur lebur, hancur luluh. Okey, jadi ramim tu maksudnya hancur luluh. Okey, nanti dia bincang ramim ni, dia sifat. Ramim sifat. Dia tak gunakan perkataan isim ataupun kata nama, dia panggil ni sifat. Walaupun dia isim tapi dia sifat. Okey, kita bincang jom. Ibnu Katsir kata,
wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala ma yuhyil idhama wa hiya ramim, dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Ini ayat sama tadi lah. Semua okey. Ia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh, iaitu dia menganggap mustahil dikembalikannya jasad-jasad dan tulang-tulang yang telah hancur luluh ini oleh Allah. Jadi mustahil bagi dia. Dah hancur lebur macam ni, macam mana Allah nak balikkan semula? Okey. Yang memiliki kekuasaan besar yang telah menciptakan langit dan bumi, dan dia melupakan dirinya sendiri. Maksudnya engkau macam mana kau boleh ada pula? Tanya. Diri kau ni daripada mana? Siapa yang ciptakan kau? Kalau bukan Allah. Kalau Allah boleh ciptakan kau, kenapa Allah tak boleh ciptakan tulang belulang yang dah hancur ni untuk jadi manusia balik semula? Dia sebut tentang tu. Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakannya dari tidak ada kepada ada. Maka dia menganggap pada dirinya sesuatu yang lebih besar daripada apa yang mereka anggap mustahil. Mereka ingkari dan mereka bantah. Okay? Ibnu Abbas kata, wa daraba lana mathala, menyifatkan kami dengan tulang belulang. Wa nasiya khalqa, mereka lupa penciptaan mereka. Ramim, tanah yang kotor. Jadi bila tulang tu dah campur dengan tanah yang ni, tak jumpa lagi tulang tu kan. Tapi Allah mampu menciptakan. Okey. Jalalan kata, wa daraba lana mathala, dia membuat perumpamaan bagi kami mengenai hal tersebut. Wa nasiya khalqa, dan dia lupa kepada kejadiannya yang berasal daripada air mani, dan terlebih lagi ia lupa kepada hal-hal selain itu. Qala may yuhil izama wa yaramim, ia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur. Dalam ungkapan ini tidak dikatakan ramimatun, sebab ramimatun ni kalimat isim, dia bukan sifat. Jadi ramim tu lebih tepat sebab dia sifat, maksudnya hancur lebur sifatnya. Okey, kalau ramimatun tak sebut wahiyya ramimah, ramimatun kan, tak gunakan perkataan ramimah sebab kalau ramimah tu dia kata isim, kata nama. Tapi yang ni dia menunjukkan sifat tulang belulang tu yang hancur luluh, hancur lebur bercampur dengan tanah tadi tu. Siapa boleh bangkitkan? Kan, siapa boleh bangkitkan? Betul Dia ada satu kisah sebab turun ayat ni. Menurut satu riwayat yang dikisahkan bahawa Al-As bin Wa'il tadi, musuh utama Nabi SAW di Mekah, mengambil sebuah tulang yang telah hancur, kemudian dicerai beraikan tulang itu di hadapan Nabi SAW seraya berkata, apakah kamu berpendapat bahawa Allah nanti akan menghidupkan kembali tulang yang sudah hancur lebur dan luluh ini? Maka Nabi SAW menjawab, ya, dia akan memasukkan kamu dalam neraka. Itu Al-As bin Wa'il, dia ambil tulang yang dah hancur ni, dia ramas cerai-ceraikan, kemudian dia tiup dekat udara, lepas tu dia tanya Nabi, adakah Allah akan bangkitkan nanti tulang yang tadi tu yang aku hemburkan ke udara tu yang sudah hancur lebur ni? Nabi jawab, ya, dia akan masukkan kamu dalam neraka. Okey. Wa daraba lana mathalah, contoh kepada keadaan kita yang pelik daripada penciptaannya, daripada tulang yang reput, maka mereka menafikan kehidupan selepas kematian. Okey. Wa nasiya khalqa, mereka melupakan penciptaannya. Wa hiya ramim, iaitu daripada tulang yang hancur bercampur tanah. Inilah tafsiran kepada ayat tu. Okey. Jadi Allah kata, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Jadi Allah pelik terhadap orang-orang kafir yang mereka menafikan, sedangkan tubuh badan mereka adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu mencipta semula selepas hancur lebur, kerana mereka berasal daripada tiada. Jadi tubuh badan kita ni sebagai bukti pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jom perhatikan kita punya tubuh badan kita. Sebab itu dalam, walaupun ada kata ini bukan hadis, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan dia. Dia akan kenal Tuhan dia. Okey. Kita tengok kita punya Allah SWT, jari jemari kita cukuplah, jari jemari kita cantik, unik. Okey, cuba kita baling satu benda.
Okay, kita baling satu benda macam ni. Tak payah tengok. Tak payah tengok. Kita baling, tak payah tengok. Kita boleh sambut tak barang tu? Boleh. Kita boleh sambut barang tu. Okay, saya baling pemadam. Saya tak tengok. Nampak? Saya boleh sambut. Saya tak tengok pemadam jatuh kat mana. Kalau tengok macam ni, nampaklah kan. Tapi mata saya tengok tempat lain. Nampak? Kan dia boleh pegang kan? Kenapa kita boleh sambut? Rupa-rupanya kat ujung jari kita ni ada sensor yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Okay? Sangat sensitif. Jadi dia ni tahu kat mana benda tu nak jatuh. Tahu kat mana benda tu nak jatuh. Jadi dia yang bergerak. Okay. Macam kita nak ambil duit shilling 10 sen lah dalam poket kita kan, ataupun orang perempuan dalam handbag dia, bag tangan dia, nak cari duit 10 sen. Pergi kedai, kena bayar RM5 10 sen. Yang cashier kata, "Kak, ada 10 sen tak?" Kita pun bukan keluarkan semua daripada handbag kita ni, susun ke atas kaunter tu, kejap 10 sen ni 10 sen ambil lepas tu baki masukkan balik. Tak ada, kita selok je tangan dalam handbag tu, tahu yang ni 10 sen, yang ni 2 sen, yang ni 50 sen. Kan? Macam mana kita tahu? Sebab ujung jari kita ni ada sensor. Dia sangat halus. Yang tahu bentuk-bentuk ni walaupun mata kita tak nampak. Dan situ pun masya-Allah sangat sensitifnya Allah. Ini sangat sensitif, sangat terperinci ciptaan Allah Taala. Sangat detail. Okey, sangat detail ciptaan Allah Taala. Okey. Jadi kat situ je kita Allah SWT dah tak boleh dah nak cakap apa dah. Ciptaan Allah sangat hebat, sangat hebat. Itulah disebut tentang tu insya-Allah. Okey, jadi tubuh badan kita sebagai bukti lah. Sebagai bukti mata kita kan, mata kita, kemudian apa lagi, hidung kita kan, apa lagi, mata kita ada 2 biji tapi nampak semua benda satu. Macam mana tu kan? Mata kita ada 2 kan, tapi nampak benda satu. Macam mana boleh nampak benda satu sepatutnya mata kita 2 biji, nampaklah 2 benda kan. 2 benda. Rupanya kita kena ada 2 mata supaya ada macam saya nak tengok handset ni kan. Okay, bila 2 mata, 1, 2 kan. Jadi titik tumpunya mana? Titik tumpunya adalah handset ni. Jadi bila ada titik tumpu, dipanggil perspektif. Kan, perspektif ni kita akan tahu jarak. Kita akan dapat ukur jarak. Itu orang yang buta mata sebelah, dia akan hilang dia panggil keupayaan dia untuk mengesan jarak. Cuba turun tangga pejam mata sebelah. Kalau tak tersungkur tak tahulah sebab ingat rasa dah sampai dah, rupanya tak sampai. Kan, rasa tangga tu dah habis dah, tapi tak habis lagi rupanya, ada lagi satu. Sebab orang yang buta mata sebelah ni dia akan hilang jarak. Hilang jarak sebab dia tak ada titik fokus, titik tumpu tak ada. Jadi kenapa 2 mata tengok benda satu, dia titik tumpu. Titik tumpu. Bila ada titik tumpu, kita akan dapat ukur jarak. Kita pun tak fikir kenapa 2 biji mata tapi nampak benda semua satu Kenapa tak nampak 2 benda semua? Macam tu kan? Nampak 2 semua benda. Itulah, itu kelebihan Allah cipta pada kita. Jadi tubuh badan kita ni sebagai bukti. Kalaulah sedetail ini Allah boleh buat, kan? Cop jari kita ni tak ada seorang pun yang sama cop jari ni, kan? Sehingga kan memang ini identiti kita, cop jari. Okey. Tapi maksudnya detail ni, sangat detail. Rupanya pada cop jari kita ni, inilah identiti kita, takkan sama dengan orang lain. Berapa juta daripada sejak Nabi Adam AS sampai kita ni, berapa bilion, berapa trilion manusia, kan? Tapi cop jarinya berbeza-beza. Cop jarinya berbeza-beza. Macam mana? Allahu Akbar, kan? Sangat detail. Kita baru nombor flat kereta je, kan? Nombor flat kereta tu pun susah. Dah habis dah dulu WYY, nak apa lagi? WYY. Itu yang dia fikir-fikir macam mana? Buat V bla-bla, V.
sorry, W depannya W. W balik semula, nombor ada belakang A. Lepas tu W, A, lepas tu B. Tengah sampai huruf apa dah? Nur kata, tak best lah. Tukarlah. Jadi huruf V. Flat wilayah V. Flat wilayah V. Kan? Dulu W, belakang dia A, W, belakang dia B, W, belakangnya C, W, belakangnya. Betul dia tak sampai Y tau. Dia sampai R je apa, dia stop. Jadi dia tukar terus, tak payah belakang-belakang ni susah dia kata. Jadi tukar huruf V pula. V apa? V berapa nombor dia? V, betul V. Sekarang ni dah VH apa tah? VHX sekarang ni. Kan? Macam tu. Jadi itu pun kita tak boleh nak letak identiti kereta kita, identiti kereta kita, kan? Pening kepala tukar. Tapi Nabi Allah SWT cipta kita daripada Adam AS, identiti manusia ni pada cop jari ni. Jadi sangat detail Allah buat cop jari, tak ada orang sama cop jari ni. Macam mana nak buat? Bukan sikit manusia. Jumlah kenderaan kat Malaysia ni baru juta je. Yang pakai flat W ni baru juta je. Pening nak letak apa. Lepas tu pergi Singapura, S. Pergi Sabah pun S juga. Ni plate Singapura ke plate Sabah ni? Kalau plate Singapura, plate Sabah masuk Singapura, yang Malaysia ni senang Cik Pau ni, Kak Salihah. Dia kat mana-mana kita boleh register. So, ni duduk KL kita nak pakai plate Sabah, boleh? Dulu memang kena pergi Sabah lah, register. Sekarang ni online je. Nak ambil plate apa pun boleh. Sekarang ni kan. Itu yang masuk plate, masuk Singapura itu confused dah. S, Sabah S juga. Ni plate Malaysia ke plate Sabah ni? Dia punya background hitam juga. Tulisan dia putih. Sama je. Kan? Jadi itu pun dah bertembung. Kan? Jadi kereta je pun tak banyak pun. Tapi tak boleh. Ni manusia Allah cipta sangat cantik. Itulah bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Okey, selesai insyaAllah. Okey. Macam mana? Nak sambung terus ke? Nak cukup sekadar ni sebab kita pun tak ramai. Kan? Takut penat pula. Sisi kita kena baca kan. Sekarang ni 10-7 minit. Saya minta pandangan semua. Nak terus, saya terus. Kalau tak, kita tangguh dulu kat sini. Nanti insyaAllah kita sambung minggu depan. Mungkin ramai sikit lah minggu depan. Ataupun orang Mesir tak balik lagi minggu depan. Ustaz, kalau tak nak sambung baca, mungkin Ustaz boleh cerita sikit benda lain ke yang ada kaitan dengan tadabbur ni? Ada kaitan dengan tadabbur. Okey. Ataupun saya tadabburkan dulu ayat seterusnya, nanti kita baca kemudian. Dia juga kan? Okey, jom. Ayat seterusnya, kata Allah SWT, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Okey. Kita tengok tafsir Ibn Kathir. Allah berfirman, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, iaitu maha mengetahui tulang-tulang di seluruh pelusuk dan sudut bumi, ke mana hilangnya dan di mana hancur dulunya. Jadi Allah mengetahui. Khalqin alim ni setiap makhluk Allah tahu kat mana. Itu dalam Al-Quran disebutkan, hatta daun yang nak jatuh daripada pokok pun di bawah pengetahuan dan perancangan Allah. Kita kata hukum alam lah, bila dia dah kering, dia akan gugur lah kan? Okey, tak. Sebenarnya dalam Quran pun sebut, gugur daun daripada satu pokok itu di bawah pengetahuan dan perancangan Allah. Jadi daun ni nak gugur kat mana, bila gugurnya, kan? Walaupun hakikatnya angin tiup kat sini, tapi yang susun angin tu adalah Allah, dan jatuh kat mana. Sebab itu kalau kita tengah bawa kereta, tiba-tiba daun jatuh atas kenderaan kita,
Kita kena rasa syukur, kena rasa bangga. Sebab apa? Sebab kita ni disebut oleh Allah. Macam mana Allah sebut kita? Allah kata daun ni jatuh atas kereta Sri tengah lalu nak pergi Shah Alam, kan? Jadi bila lalu, oh kita ni bawah perkataan Allah SWT. Sebab Allah tahu kat mana dia jatuh, bila dia jatuh, walaupun hakikatnya itu hukum alam kita panggil. Bila daun dah kering tu, jatuhlah dia. Kemudian dia jatuh kat mana? Ikut arah angin lah. Angin jatuhlah dia. Kan? Jatuhlah dia. Kat mana arah angin, ke sana lah dia pergi. Tak. Itu semua adalah di bawah peraturan, di bawah aturan Allah, ketentuan Allah dan di bawah pengetahuan Allah. Sangat detail lah tentang tu. Sangat detail tentang Allahumma salli ala Muhammad. Macam hujan lah, ada 5 perkara yang Allah rahsiakan kan, yang kita manusia tak tahu, hanya Allah yang tahu. Apa dia? Yang pertama, mata taqumus sa'a, bila berlakunya kiamat, tak tahu bila. Yang kedua, al-ghaitha, hujan lebat tu. Yang selama ni dekat TV kita adalah ramalan cuaca. Ramalan cuaca. Dia ramal dia cuaca. Dia ramal cuaca berdasarkan apa? Berdasarkan tiupan angin. Okey, kemudian dia ni kaji tentang apa lagi? Kaji tentang Allahumma salli ala Muhammad, kelembapan. Jadi awan ni bergerak ke arah timur barat contohnya. Kemudian dia tengok awan hitam. Okey, dia akan jangka awan ni akan berat jatuh dekat sini pukul berapa. Jadi dia jangka macam tu. Bergantung pada tiupan angin. Tiba-tiba tak hujan. Tiba-tiba belum lagi sampai tempat tu, hujan kat tempat lain pula. Itu bermaksud apa? Angin tu berubah tiba-tiba lah. Tadi angin kuat bawa awan tu, tiba-tiba angin tu berhenti, dah tak bawa awan tu. Jadi awan tu berat kat situ lah dia jatuh. Sebab tu kata Allah, antara rahsia Allah SWT adalah hujan lebat tu kat mana dia turun, berapa jumlah titisan hujan. Dia bukan macam kita ambil gayung simbah gitu. Kalau ambil gayung simbah terus itu, ranap rumah kita, berah, bumbung semua habis, hancur. Kita tengah jalan-jalan hujan, tiba-tiba terjatuh, terduduk terus sebab kita macam contohnya ambil satu gayung air terus jirus macam tu, hujan lebat. Tak, hujan lebat ni dia tetap ada titisan hujan. Ada tetap titisan hujan. Cuma jumlah titisan hujannya banyak. Jadi berapa jumlah titisan hujan pada hujan lebat tu manusia boleh kira? Tak boleh kira. Allah tahu. Itu dalam surah Luqman ayat 34 ayat akhir. Kan? Disebut bila berlaku kiamat, hujan lebat, itu semua bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi Allah Maha detail pengetahuan dia. Maha detail Allah pengetahuan. Sebab itu bila kita ni diuji oleh Allah, sebenarnya Allah dah tahu dah. Dah tahu dah Allah nak uji siapa, kemudian macam mana bentuk ujiannya, kan, macam mana bentuk ujiannya, semua Allah tahu. Semua Allah tahu. Okey, semua Allah tahu dah. Itu jadi kalau kita diuji berarti bukan Allah tersalah uji. Allah nak uji Sri, tiba-tiba teruji kat Salihah. Tak ada. Kan? Ataupun Allah nak turunkan apa nama? Tiba-tiba pergi rumah orang sebelah pula. Tak ada. Dia tak macam tu. Itu semua di bawah pengetahuan Allah SWT. Allah sangat detail pengetahuan dia. Okey, selesai. Surah Luqman ayat 34. Baik. Okey, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ar-Rib'i. Dia berkata, Uqbah bin Amir berkata kepada Huzaifah, maukah engkau menceritakan kepada kami apa yang telah engkau dengar daripada Rasulullah SAW? Lalu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kematian mendatangi seseorang ketika ia telah putus asa daripada kehidupannya. Dia memberikan wasiat kepada keluarganya, jika aku mati, himpunlah kayu bakar yang banyak untukku. Kemudian bakarlah kayu-kayu itu dengan api hingga ketika api telah menelan dagingku dan menghanguskan tulang belulangku. Lalu aku menjadi tengkorak, maka ambillah dan gilinglah. Giling ni hancurkanlah macam giling cili tu, hancurkan tulang tengkorak tu. Dan tebarkanlah di lautan. Campak kat lautan tulang-tulang tu yang telah dihancurkan. Lalu mereka pun melakukannya. Maka Allah menghimpunkan dan dikatakan kepadanya, kenapa engkau melakukan demikian? Lepas tu yang tadi tu, yang tadi dah hancur, dah ada tabur dekat lautan tu, Allah bangkitkan dia. Allah hidupkan balik. Allah tanya, kenapa kau buat macam tu? Dia kata,
Dia berkata kerana takutkan kepadamu ya Allah. Sebab takut sangat kena seksa, takut kena takut dibangkitkan semula nanti kena seksa dalam kubur. Allah ampunkan dosa dia sebab dia takut sangat dengan Allah. Dia takut sangat kena seksa, takut dengan Allah Ta'ala. Dia wasiat pada keluarga dia, nanti kalau aku mati, dia kata kumpul kayu bakar yang banyak, bakarlah mayat aku, kata dia. Kemudian bila dagingku dan tulang aku dah dimakan api, tengkorak aku ni kamu kisar, tumbuk sampai halus, kisar, kemudian tabur dia dekat lautan. Lalu dia pun buatlah, keluarga dia buat wasiat dia. Jadi Allah hidupkan dia balik, Allah himpunkan balik semula. Allah tanya, kenapa kau buat macam ni? Dia kata, sebab aku takut kepada engkau ya Allah. Aku takut azab kau, aku takut seksaan kau. Okay? Jadi Allah mengampunkan dia. Mengampunkan dia. Siapa dia ni? Kenapa sampai tahap sekali? Dia ni adalah pencuri kain kapan. Kerja dia curi kain kapan. Jadi benda besar lah kan. Benda besar dosa yang dia buat. Uqbah bin Ma'in berkata, aku melihat Rasulullah SAW bersabda tentang hal itu. Dia adalah pencuri kapan kuburan. Curi kain kapan. Dia kerja dia curi kain kapan je. Ada mayat yang ditanam, dia akan gali balik, dia curi kain kapan je. Itu kerja dia. Jadi dia takut dengan sisa Allah Ta'ala. Dia minta wasiat pada keluarga dia untuk buat yang tadi semua tu. Jadi Allah bangkit, Allah cantumkan dia balik, Allah kumpulkan dia balik, dan Allah tanya kepada dia kan, kenapa kau buat macam tu? Dia kata, sebab aku takut pada engkau ya Allah. Jadi Allah ampunkan dosa dia sebab dia takut pada Allah. Itu kisah tentang tu. Okay, jom. Ibnu Abbas kata, Ibnu Abbas kata, qul ya ini ya Muhammad. Yuhyil ladzi ansha'aha, maksudnya menciptakannya. Okey. Awwala marra, sebagaimana yang awal, iaitu daripada air mani. Wa huwa bikulli khalqin, adalah setiap sesuatu. Alim, maksudnya alimun, Allah Maha mengetahui, iaitu yang telah menjadikan kamu daripada pokok yang hijau itu api. Maksudnya kita ni dulu contoh gini, nak buat kayu api ni dia sebenarnya berasal daripada apa? Berasal daripada ranting kayu yang hijau asalnya. Tapi oleh kerana dia dah tua, dah kering, akhirnya dibakar, jadilah kayu api. Jadi Allah nak beritahu pada kita isyarat ni apa dia? Kita ni jangan ingat masa kita muda ni kuat. Masa muda ni kuat. Ingat tak, pokok ni yang kayu api kamu bakar ni adalah daripada ranting yang hijau dulu, yang susah nak dipatahkan. Sekarang ni dah senang dah untuk dibakar sebab dia dah kering, dah tua, dah kering. Okey. Jadi Allah kata alimun, Allah mengetahui, iaitu yang telah menciptakan daripada pokok yang hijau itu kayu api. Kalau pokok hijau tu kita buat kayu api, tak nak hidup dia. Api tak boleh makan pokok yang hijau ni sebab dia basah, dia masih berair lagi, muda kan. Tapi kayu api yang dah kering tu adalah asalnya daripada pokok yang hijau. Jadi Allah beri pesanan. Jadi tiga-tiga ayat ni sampai ayat akhir ni sebenarnya nak menjawab tadi tu, Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Khalaf dengan Al-As bin Wa'il tadi, tentang dakwaan mereka, macam mana Allah boleh menghidupkan kami lagi, apa semua. Kemudian mereka ni bila Allah beri kekuatan jadi penentang pula, kuat menafikan ni. Okey, ingat ya Allah, dia juga yang telah menjadikan daripada ranting yang hijau itu jadi kayu api. Jadi kamu bukan selamanya kuat, bukan selamanya muda, nanti kamu akan tua dan kamu akan mati, kamu akan dibinasakan oleh Allah SWT. Okey, Jalalain kata, qul yuhyil ladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya yang pertama kali, dan dia tentang segala makhluk semuanya adalah yang diciptakannya itu alimun, Maha mengetahui secara terperinci, baik sebelum mereka diciptakan mahupun sesudahnya. Itu maksud tentang bikulli syai'in alim. Okey. Al-Munir kata qul yuhyil ladzi ansha'aha awwala marrah, iaitu berkuasa menghidupkan seperti yang awal. Berkuasa juga untuk mengubah kejadiannya. Kan? Wa huwa bikulli khalqin, dan setiap
makhluk Allah mengetahui dengan menyeluruh dan terperinci. Inilah ayat seterusnya yang kita nak bincang tu insya-Allah. Okey. Okay, Sri, saya rasa cukup sekadar tu dulu kot malam ni insya-Allah. Kan. Nanti kita sambung untuk pertemuan kita akan datang. Terima kasih semua yang ikuti kita pada malam ni. Minta maaf kita kena tamatkan awal sebab kita pun tak ramai malam ni. Baca-baca kita Minggu juga depan live tak ada baca. Ustaz. InsyaAllah anak saya ada. Minggu depan Sri ke mana? InsyaAllah saya ke Swiss. Oh, tengok Swiss pula. Kerja Ustaz. Seronok kerja untuk Sri ni kan. Mula-mula duduk kan. Nak penat. Kan ada satu dokumentari dekat TV. Dia apa travel punya channel kan. Dia kata dia kerja yang dia ni adalah dia kata tak ada kerja yang paling mudah bagi dia melainkan kerja dia. Apa kerja dia? Dia kerja dia melancong je. Semua orang tanggung semua. Lepas tu dia kena buat review je. Okey, kat sini best tak, cantik tak pemandangan dia kan. Itu je dia kena buat review. Kerja dia melancong je. Itulah kerja dia. Dia masuk hotel ni. Panggillah kot. Yalah, Seri lah tu. Kan Mak Saleh tu dia buat apa nama dokumentari travel channel. Dia berjalan, dia pergi negara ni, dia akan buat review. Okey, pemandangan cantik, kat sini ada apa, kat sini ada apa. Supaya tujuannya adalah travel akan ambil maklumat daripada dia tentang tu. Macam tu lah. Itulah kerja dia paling senang. Kan, dia pun bujang lagi, Mak Saleh lah. Tak tahulah bujang tu. Dia kata dia bujang lagi, tak kahwin lagi. Jadi dia kata tak ada komitmen, nak pergi mana ikut suka dia. Nak, kan? Itulah dia sebut tentang Dia influencer Ustaz, dia punya follower ramai. So bila orang tengok YouTube dia dapat payment. Betul. Tapi yang bayar dia ada ni, syarikat yang bayar ni. Lepas tu kan. Follower dia ramai. Betul. Yang kedua Allah SWT apa nama? Tadi follower kan? Yang review dia apa nama? Ni yang dia punya rancangan ni dia buatkan macam dia jadikan macam travelog dia. Lepas tu dia jual dekat syarikat ni. Itu lagi kaya raya dia. Yalah, dia buat payment macam tu lah. Betul. Menarik, sangat macam menarik. Saya pergi ni airline sponsor untuk pakai kapal dia. So nanti next trip kita untuk package kita ni kita akan pakai kapal dia lah. Swiss ground pun macam Switzerland. Kita pakai Etihad. Oh, Etihad. Etihad sponsor. InsyaAllah Etihad sponsor bestnya. Etihad best. Kata bang antara yang best. Etihad, Emirates. Etihad, Emirates. Dulu saya selalu travel pakai Emirates. Sikit lagi nak jadi gold. Saya punya kad tu. Habis saya berhenti dengan syarikat tu, dah tak ada travel lah. Tapi dia orang selalu hantar email. Kamu nak, dia kata lagi berapa ribu miles lagi untuk dapat ni. Dia kira mile kan, macam contohnya saya ke Dubai berapa mile. Lepas tu Dubai ke London berapa mile. Dubai ke Moscow berapa mile. Saya punya nak jadi gold lah. Sikit lagi jadi gold. Kalau gold gold kita dapat apa nama executive lounge. Lepas tu dapat macam-macam lah Macam tu je lah. Okay, jom kita tamatkan, kita baca doa sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.